Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, bahasa Melayu ni adalah bahasa Nusantara, iaitu bahasa Kepulauan Melayu. Jadi Islam telah datang ke sini sebenarnya agak lama. Mungkin belum di masa Nabi SAW, tapi tak lama lepas tu. Kerana di tempat peniaga-peniaga Arab, India datang dan China, dia orang bertukar dagangan dekat Melaka, macam Singapura sekarang. So Melaka dulu diambil alih oleh Singapura sekarang. Jadi di Melaka orang bercampur. So Islam datang mesti awal. Mungkin lebih awal dari waktu Melaka jadi pelabuhan dah. Jadi oleh kerana kedudukan Melaka yang strategik ni, maka Islam maju kat sini. Jadi apabila Raja Portugal mau menghancurkan Mekah lah, tapi bila dia tahu Melaka ni, dia directkan, dia tukar haluan mereka yang nak menghancurkan Mekah tu supaya menghancurkan Melaka. Pada dia Melaka lebih bahaya lagi, sebab Melaka lebih maju waktu itu. Islam dia maju dari segi ramai orang. So tentera yang dihantar untuk menghancur Mekah tu patah pulik ke Melaka dan menyerang Melaka. Ini kata-kata orang sejarah lah, yang banyak orang tak tahu lah. Jadi kawasan timur ni sudah dijadi salah satu sasaran lah untuk dihancurkan, supaya Islam tidak boleh naik di sini. Raja Portugal ni ingat Islam akan naik dari Mekah. Bila tengok Melaka Islam naik lagi, dia alih arah tuju ke Melaka. Tujuan dia mengambil Melaka supaya Islam jangan bangkit dari sini. Dan mereka pun mungkin tahu dari kitab-kitab mereka, dari kajian mereka, bahawa Islam ni akan hancur di Mekah, Madinah, dan dia akan keluar dari timur. Islam ni bangkit lagi dari timur. Tapi sehingga ke hari ini, sejak Melaka hancur, tak naik-naik lagi. Tak ada pun tanda-tanda Islam tu akan naik dari timur ni.
Malah mereka dah takluk sejak Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, baru kita merdeka. Lama tak bangkit-bangkit lagi. Jadi Mekah, Madinah dah lebur, Melaka pun dah lebur, so tak ada lagi lah. So mereka pun tenang, tenteram aja. Islam takkan bangkit lagi. Islam ni kami telah apa? Kami dah rosakkan dia orang lah. Dah jadi macam kami lah. Mereka dah tak ikut Islam lah. Nama je. Jadi jadilah orang Melayu, orang sebelah timur ni, Indonesia, yang kita panggil Indonesia sekarang, mereka Melayu juga setengahnya. Dah jadi bukan Islam lah. So mereka dah tak menganggap timur ni sebagai mereka punya satu tempat yang membahayakan lah. Yahudi ni dari dulu lagi dia orang tak akan biarkan Islam naik. Bila dah naik zaman Nabi tu, okey, dia orang kata kita akan kerjakan lagi. Tak berhenti-berhenti untuk merosakkan Islam. Mereka nak lawan Allah ni, nak lawan Muhammad. Biar manusia ni semua masuk neraka. Ketua semua ni ialah syaitan lah. Yahudi, Nasara yang memusuh Islam tu semua sahabat syaitan tu. Mereka tu semua sahabat syaitan. Sebab itu Allah benarkan kita menyerang mereka. Mereka tu takkan benarkan kalimah la ilaha illallah ni naik, tak pernah. Mereka takkan benarkan kalimah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni subur. Mereka akan bunuh orang yang nak menyebarkannya. Jangan siapa pun nak berusaha menyebarkan kalimah ni. Ya. Matikan. Apa usaha pun kena berhenti. Tadi berpuluh tahun dah. Jadi mereka semua disibukkan dengan mengajar agama, belajar agama, tasawuf lah. Tapi bukan ajak orang ucap kalimah. Mengaji sana, mengaji sini, macam-macam tarikat. Islam sudah hancur. Ibarat bangunan tu dah tak ada dah, hancur dah. Jadi dia orang mutmain dah. Dia orang kata tak akan naik lagi dah. Tapi dia orang risau juga tu. Sebab hadis Nabi kan, Islam akan bangkit dari timur. Macam mana ular kembali ke lubangnya. Macam mana tu? Macam mana nampak keadaan sekarang ni? Tak nampak. Tapi mereka menunggu lagi bila agaknya. Mereka percaya tak? Mereka tak ragu tu. Yang mereka kata Islam dari timur tu yang Raja Portugal tu daripada pergi Mekah, dia mesti rosakkan Melaka. Dia ingat waktu itu Islam akan timbul dari timur. Itu 1511. Sekarang 2022. Berapa ratus tahun dah Islam dah dirosakkan. Jadi semua orang pun anggap takkan ada lagi lah. Tapi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala takkan benarkan Islam hancur. Allah dah bagi tahu dah, aku akan naikkan Islam ni walaupun orang kafir benci. Walaupun orang kafir benci, aku akan naikkan. Jadi sekarang orang Islam di timur ni, rupa-rupa Islam je,
Tak nampak juga macam mana Islam boleh bangun. Sebab tak ada orang nampak. Tak ada orang. Kan? Semua orang yang dikatakan ulama semua dah rosak. Daripada memperjuangkan Islam, jadi alat orang bukan Islam untuk menyerang Islam. Jadi apa lagi ada? Yang dikatakan ulama pun dah jadi musuh Islam. Mereka tak musuh Islam, mereka tak rasa mereka musuh Islam. Tapi mereka telah digunakan oleh musuh Islam. Macam mana Ilyas Rahmatullah bagi tahu. Ulama yang telah jadi, yang sepatutnya jadi pedang kita, telah digunakan untuk tikam kita. Macam tu kata dia. Telah digunakan untuk tikam kita. Jadi hari ni orang yang dikatakan ulama ni digunakan untuk tikam kita. Tikam Islam tu sendiri. Mana nak hidup? Yahudi dah tak payah buat lagi dah. Dah dibagi kepada semua orang yang dipanggil ulama ni, yang orang Islam ikut mereka itulah jadi pedang orang kafir yang memusuhi Islam dan telah menghancur dan mencincang Islam. Ini tengok saja kan, bank Islam, dia dah mula memperkenalkan riba. Bukan menggunakan riba, mereka pun menggunakan riba je. Dipanggil apa term lah itulah. Kalau beli barang dengan bank dia, harga mahal sebab dia dah kira semua riba. Berapa lama dibayar kereta tu? 7 tahun. Berapa patut riba dimasuk dalam harga kereta tu? Jadi kereta tu banyak sangat harga dia, mahal. Itu semua pedang kita tu yang dihantar untuk bunuh kita. Sekarang ni dia kata itu ada apa benda tau, dia buat satu bank Islam, dia buat satu apa, lepas tu dia panggil itu bayaran pengurusan. Sebenarnya itu riba ya. Hutang tak bayar, tambah. Dalam Islam boleh orang bagi hutang tak boleh suruh bayar lebih. Tapi dia kira yuran pengurusan yang sebenarnya riba. Inilah dia kumpulan orang yang kerja bank ni. Orang kerja bank urusan riba. Yazid ni. Tahu Yazid yang dia berkelongkol dengan riba tu? Tahu tak dia? Dia kerja bank lama tu. Makan duit riba. Anak-anak makan duit riba. Bini makan duit riba. Semua makan. Allah SWT sangat memusuhi orang yang mengamalkan riba, sehingga Allah istiharkan perang. Tahu? Siapa hari ini yang tak suka riba? Ulama yang dikatakan ulama pun jadi alat untuk menghidupkan riba. Itulah maknanya pedang yang digunakan untuk membunuh Islam. Jadi macam mana Islam nak bangkit? Ulama dia pun dah dijadikan pedang yang sepatut diguna untuk bunuh, bukan bunuh ni, bunuh kekafiran, dijadikan pedang untuk bunuh kebenaran. Macam tu. Jadi orang macam Samad pengguna riba, tak boleh nak lari.
Yazid membantu sistem riba. Membantu sistem riba, pengguna riba. Jadi semua orang selesa je. Umpama benda tu tak berdosa, jadi Allah kata riba hilang berkat. Orang amal riba ni harta tak bertambah, nampak bertambah sebab daripada sikit dapat banyak kan. Tapi Allah bagi tahu tak bertambah, maknanya berkat hilang. Jadi semua bank-bank di Asia Tenggara ni, di Indonesia, di Malaysia, semua habis-habisan menjalankan sistem keuangan ni dengan riba. Jadi itu satu perkara, bukan itu aja. Islam sudah rosak. Kita punya 5 rukun Islam pun dah tak betul. 5 rukun Islam tak betul dari dulu lagi. Sejak kitab hadis. Apa nama yang pertama tu? Muwatta' Ibnu Malik ditulis. Itulah ditulisnya rukun Islam pertama mengucap. Itu aja. Kedua semayang. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima haji. Itulah rukun Islam kita, yang ditulis 168 tahun selepas hijrah. Bagaimana orang Islam semua terima buta-buta je. Dia orang sibuk doa kunut. Yang satu kumpulan semayang doa kunut ke tidak, yang satu lagi nak, yang satu lagi tak nak. Habis-habis. Kenduri arwah boleh tak? Bid'ah. Tak habis-habis. Itu dia. Rukun Islam tu yang besar tu tak ada dia fikir. Itulah dia ulama yang digunakan sebagai pedang untuk rosakkan Islam. Dia bukan untuk Islam tu betul. Dan kebanyakan mereka semua dilahirkan. Kalau di Malaysia ni madrasah-madrasah yang banyak di Kedah, di Baling. Kedah kan Baling. Itu kawasan madrasah lah. Mengeluarkan ulama merupakan pedang untuk merosakkan, membunuhkan Islam. Kan? Yang Islam lain dia tak jadi ulama, dia pengguna kesesatan. Ulama yang dikatakan orang ulama tu mengeluarkan fatwa supaya rosak Islam tu. Ini ustaz-ustaz yang dijadi pakar rujuk, konsultan dalam sistem keuangan Islam tu, banyak gaji dia. Yang kerja kat bank-bank tu, mana dia tak nak? Dulu ustaz aja, bila dia dah ambil bachelor, master, PhD dekat Fakulti Islam, mana-mana dia jadi doktor, dia jadi pakar perunding undang-undang Islam dekat bank. Bank tu macam mana nak ubah suai. Bank Islam tu macam mana nak usuaikan. Jadi Maybank Islam. Dulu bank Islam je, sekarang Maybank Islam. Apa lagi? Bank apa lagi? Semua ada Islamik. Lepas Maybank Islamik, lepas tu CMIB, semua ada. Semua itu ada pakar-pakar tu. Dan pakar-pakar tu dengan bayaran gaji besar. Dan mereka banyak duit dan gaji besar, kereta besar. Ustaz
Ada, saya tengok dia. Siapa tak nak gaji besar? Bila disuap aja dunia ni, meleleh semua. Agama apa pun tak ada masuk. Bila dunia ni kenalah. Dunia ni bila masuk, meleleh semua. Tak tahu kebenaran ni. Benar ni semua tepi. Jadi mereka dah cuba nak merosakkan Islam. Orang nak suka Islam tak apa. Kita ubah suai sistem kewangan ni kepada nama Islam. Supaya mereka jangan lari dari riba. Bila kita makan benda riba, mengamalkan riba, Allah tak sama kita, tuan. Pasti tidak. Bila Allah kata isytihar perang, takkan pula Allah bersama kita. Allah adalah musuh, bermusuh dengan kita, dan kita takkan dapat keberkatan selama-lamanya. Kita apabila mengamalkan sistem yang dimurkai Allah. Kenapa riba ni dimurkai? Sebab dia adalah sangat tidak adil. Ini dicipta oleh kaum Yahudi yang cinta sangat dunia. Yang Allah bagi tahu dari semua manusia di dunia ni, Yahudi ni dia punya cinta dunia lebih daripada cinta dunia penyembah berhala. Penyembah berhala tu dah cinta dunia dah. Yahudi ni dia bukan penyembah berhala, namun dia punya cinta lebih daripada penyembah berhala. Di mereka ni lah yang nak sangat duit. Dia yang banyak duit, dia hutang kat orang. Orang yang nak hutang mesti orang susah. Tak ada orang banyak duit nak berhutang. Tapi dah tukar sekarang. Orang kaya pun banyak hutang, so nak tambah duit lagi. Jadi yang miskin tu hutang, dibagi hutang RM20, kena bayar RM40. Jadi RM20 tu riba, yang tak boleh dikenakan. Yang di sekarang Bank Islam kata ini pengurusan saja, atau ini kos. Kami beli ni RM20, tapi kami jual kamu RM40. Kau nak tak? Kalau kau pakai sistem riba pun RM40 je. Bank Islam juga RM40 je. Jadi yang lebih yang si seorang tu iyalah dia Islam. Dia ambil lah bank Islam. Dia dah dikira dah semua riba dia. Selama masa dia kena bayar tu. Itulah dia sistem Islam. Jadi kerana nak kereta besar itu semua beli Islamnya. Jadi bank tu pun kita sudah tipu semua. Digunakan siapa untuk menipu orang Islam? Pakar-pakar runding tu lah, yang dikatakan ustaz-ustaz tu. Dia dapat dunia lah, tapi dibakar api neraka pasti. Jadi hari ni kita tak fikir ni semua. Tabligh langsung tak fikir riba. Tabligh dia 6 perkara je cabut, lain tak ada. 6 perkara itu je. Apa berlaku kaum Islam? Bak kata satu ulama Afrika yang sekarang dia duduk sini. Siapa nama dia? Dia macam bangau je orang tabligh. Duduk cocok kepala dia dekat tanah, dia tak buat apa. Apa berlaku kat orang Islam, tak payah. Kita tahu, keluar. Kita tak bincang politik, kita tak bincang apa-apa pun. Kita tak bincang riba ni semua, tak ada. Kita 6 perkara. Itu pun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Itulah sebahagian besar orang Islam ikut. Setengahnya tak ikut langsung. Apa pun tak ikut. Dunia je. Setengah lagi menggunakan masa untuk membunuh Islam. Satu lagi tak buat apa. Satu lagi dah jadi macam jemaah tabligh. Duduk aja, tak fikir lah.
Yang jemaah tabligh dia tak fikir, dia fikir keluar aja. Sunnah, tersilap sunnah. Kahwin banyak. Banyak orang tabligh dia faham kahwin banyak tu sunnah. Sebenarnya sunnah yang Nabi buat. Kalau kau nak ikut sunnah betul, yang kau tak boleh buat, yang dilarang, Nabi kahwin 11, bukan 4. 4 bukan sunnah. Sunnah yang diberi kepada Nabi itu tak boleh siapa buat. Tu kau kata kahwin 2 sunnah, kahwin 3 sunnah, apa tu? Itu kan buatan cakap. Cakap untuk merosakkan Islam lah. Mereka tu pun nak merosakkan Islam, supaya Islam nampak agama seks, agama yang suka dengan kelazatan, yang suka burik. Macam Hanzalah mengikut agama burik. Sedangkan dalam Islam tu, kalau kata boleh kahwin 1, 2, 3, 4, tapi kalau kamu takut berlaku adil, itu tak dibaca, tak pernah baca. Kahwinlah 1. Mana ada sunnahnya tu, kahwin banyak tu. Allah sendiri bagi tahu lebih baik 1. Tapi tak, itu tak ditahu. Jadi orang-orang yang jahil ni, dan ditambah dengan ustaz-ustaz dia yang dinamakan ustaz tu, membantu dalam menambahkan kerosakan dalam Islam. Jadi Islam ni diwarnakan dengan warna-warna yang mengelirukan, dengan warna-warna yang sangat menjijikkan. Jadi Islam memang hancurlah, takkan boleh naik lagi. Hancur sehancur-hancurnya dengan orang yang seperti Sufyan yang tak kisah Islam hancur ke tak hancur ke, bukan kerja saya tu. Kerja saya makan, minum, bersetubuh. Tu saya macam haiwan. Jadi siapa yang nak hidupkan Islam tu? Siapa yang nak betulkan dengan izin Allah pengamalan Islamnya, baru Islam tu nampak mulia, indah, dan orang ikut. Kalau Islam nampak buruk macam sekarang, buruk, dia orang tak tahu kan? Maka Islam itu akan tak adalah orang nak. Jadi Allah yang menjaga agama ni kan? Siapa pun tak menjaga agama ni, rosak sangat dah. Sangat rosak. Dah tak nampak lagi macam mana boleh Islam ni kembali betul. Tak nampak lagi. Dalam segala ketidakkemungkinan itu, dalam segala keadaan yang begitu gelap gulita tu, dalam segala keadaan yang mana tidak akan terfikir pun manusia bagaimana Islam boleh bangkit, Allah akan bangkitkan Islam. Kerana Islam, Allah tu akan tunjukkan dialah Tuhan yang boleh memberi faedah, yang boleh memberi mudarat. Selain daripada Allah, tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh memberi faedah. Okey, masa akan tiba, Allah Subhanahu Taala akan keluarkan satu orang cukup. Dia tak payah banyak, satu orang yang mana melaluinya Allah akan kembalikan agama ni. Allah perlu asbab seorang je. Allah tak perlu 100. Allah tak perlu 20,000. Kita hari ni mengingat kalau seorang tak boleh, banyak orang mau ikut kita.
Kalau kita buat usaha agama, tak ada orang ikut kita, tak boleh. Bila ramai orang ikut kita, itu tanda kita mara ke depan. Macam Jemaah Tabligh kan. Jemaah Tabligh menganggap jumlah adalah penting. Dia punya usaha tidak ada lain melainkan menambahkan jumlah orang ikut usaha dia. Apa yang dikirakannya hari-hari, mesyuarat harian dia, berapa ramai nak ikut, berapa ramai yang nak ikut. Itu kita mesti buat perhimpunan, istimewa, kumpul, keluarkan orang, biar nampak zahir ramai orang, baru waktu itu orang akan ikut. Tapi mereka punya cara usaha nak menambahkan ramai ni bukan cara yang betul. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka amalan nak meramaikan orang ni. Tak pernah Nabi ajar, Allah ajar kepada mana-mana Nabi supaya buat kerja ramai orang ikut. Hanya Jemaah Tabligh yang bukan kerja Nabi, kerja bikinan orang manusia yang memahami dengan banyak orang akan ikut. Inilah ajaran bodoh. Allah Subhanahu Taala yang buat orang ikut. Macam ini aja Allah boleh buat. Bukannya makan masa. Kalau Allah kendaki, dia tak kira setahun ke 2 tahun, tak ada. 2 minit tak ada. Allah nak buat orang ikut, senang saja. Kita bila buat usaha, buat Allah suka, bukan banyak orang dapat, banyak orang ikut, tu salah. Buat usaha banyak orang ikut, ini ajaran salah. Ajaran salah. Kita buat usaha, Nabi-Nabi buat supaya Allah suka. Cakap yang benar, buat yang benar, walau orang tak ikut. Nuh, sikit orang ikut. Yunus, lagi sikit. Semua mana ada banyak? Tiba-tiba je tabligh banyak. Tabligh tiba-tiba je banyak ikut, mengalahkan semua Nabi-Nabi dulu. Lepas tu dia orang kata ini kerja Nabi. Kerja Nabi tak banyak orang ikut. Tapi bila Allah nak buat dia orang ikut, tak perlu macam tabligh tu. Tabligh yang banyak tu, Allah nak hilangkan dia sekelip je. Sekelip mata je. Yang banyak orang ikut tu, yang beritahu kita ada 163 negara sekarang buat usaha. Bila saya hantar jemaah ke Pakistan, nak tunjukkan dekat mereka apa usaha yang saya buat, dia orang tak nak. Yang kata jangan buat ni. Kita dah 168 jemaah negara dah ada. Kalau buat usaha macam ni, ajak orang bukan Islam, ajak ucap kalimah, ajak orang Islam buat kerja dakwah yang macam ni, orang tak nak ikut. Malah dia orang akan tahan kita daripada masuk mana banyak negara. Apa akan jadi? Dia orang punya jalan kerja salah. Sekarang tengok COVID dia datang. Berapa lama Allah nak buatkan tabligh jadi hancur? Dekat 100 tahun dah nak dapat jumlah macam ni. Allah nak hilangkan berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Sekejap aja. Nizamuddin begitu gah sekali. Dalam masa sekejap tutup. 100 tahun punya dah. 1926, hampir 100 tahun tutup. Jadi begitu juga Allah boleh buat satu benda besar sekejap je. Yang ini kita tak tahu. Kita ingat Allah sama macam kita. Allah bukan makhluk, Allah Tuhan pencipta. Allah buat baik, Allah bagi baik, Allah bagi buruk. Tak ada siapa selain Allah boleh bagi baik, boleh bagi buruk. Yang boleh bagi baik buruk hanya Allah. Jadi sekarang ni orang kafir ni, walau macam mana hebatnya dia punya usaha, semua sarang laba-laba aja.
Tak boleh buat apa. Sekejap je Allah nak hancurkan. Semua usaha-usaha mereka yang selama ni nak mematikan Islam, sekejap je hilang. Sekejap je. Dan sekejap je Islam naik. Nak tunggu orang tu saja yang ada hubungan keintiman dengan Allah. Keintiman. Lebih intim dari suami dan isteri. Macam Samad semalam jumpa bini, mempunyai hubungan intim dengan bini dia, rapat. Saya tanya dia, macam mana perasaan kau dengan bini dengan plastik? Dia kata tak intim sangatlah dengan plastik. Itu je dia dapat jelaskan kat saya. Semalam dia balik Melaka, mendapatkan hubungan intim. Itu intim apa tu? Tak macam saya maksudkan tadi. Intimnya orang tu dengan Allah tu lain. Begitu rapat. Allah perlu dia je. Sebab apa? Kalau Allah ramaikan yang benar ni, musuh-musuh Islam tu yang selama ni memang bergerak cegat, pasti akan dapat mengenal pasti dia. Hari ni Allah bukan buat dia seorang aja. Allah tutup semua. Tutup semua pintu untuk mereka kenal dia. Mereka takkan kenal dia. Sehinggalah ke saat akhir di mana Allah akan buka. Dengan sekelip mata Allah akan musnahkan segala kebatilan, akan hancurkan orang seperti kamu yang tidak yakin dengan janji Allah. Hancurkan kamu. Yang kamu hari ini ragu-ragu ada tak syurga atau neraka, akan dihancurkan. Mereka-mereka yang memusuh Islam tu semua sekelip mata dimusuhkan, dihancurkan. Dan dinaikkan orang baru. Orang yang dulu tak ada apa. Mereka jadi lebih baik lagi daripada orang Islam yang ada sekarang. Jauh lebih baik. Yang Islam kan dia, yang rosak dihancurkan. Yang memusuhi Islam dihancurkan. Itu mudah bagi Allah. Bukan satu benda susah, bukan satu benda mustahil. Tabligh kamu tengok saja. Ketua dia Maunasat tu berserban dengan bergaya semua. Just beberapa jam sebelum Nizamuddin ditutup, ramai orang kat sana. Apa jadi? Sekelip mata dianya ditangkap. Tabligh tak ada ketua. Bai Wahab mati. Apa daripada tabligh? Sampah je ada. Sampah yang berterbangan. Walaupun dia nak keluar jemaah sana, pergi sana, it's nothing. Bila Allah nak hancurkan, tak ada susah percaya. Bila Allah nak hidup, tak susah juga. Jadi petuanya jangan buat salah. Taat perintah Allah. Walaupun di dunia ni ada seorang saja kamu, buat yang betul, jangan buat yang salah. Dengan kamu buat yang betul, seorang saja pun sudah cukup untuk Allah membantu kamu dan memusnahkan segala yang salah dan menghidupkan yang betul. Tapi kalau setiap di antara kita tak ada nak buat yang betul, seorang pun tak ada, Samad pun tidak, siapa pun tidak, selamanya lah Allah takkan bantu kita. Selamanya lah Allah tidak akan hidupkan yang benar dan tidak hancurkan yang batil. Okey.